Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, wa ila sairil awliya'illahi salihin fi masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila sairil ulama wal muhaddisin summa ila muallif rahimahullahu ta'ala syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illa baru. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin, ikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan masuk pada matan yang seterusnya, iaitu pada muka surat yang ke-13. Matan di bawah sekali tu, fahazihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wa hiyal wujudu wal khamsatu ba'da, yang menunjuk ia sifat nafsiyah itu kepada diri zat semata-mata. Maknanya dia tidak tunjuk kepada sesuatu yang lain, dia hanya mengkhususkan kepada zat Allah. Kita lihat lafaz nafsiyah. Tu nafsiyah tu menunjuk pada diri itu sendiri. Kemudian tiada menunjuk ia sifat nafsiyah kepada suatu yang lain daripadanya, daripada nafsiyah, daripada wujud. Sifat nafsiyah tak tunjuk kepada sifat baqa ataupun sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat ma'ani yang lain, ataupun sama ada benda tu hidup atau bernyawa ataupun tidak bernyawa. Bila kita lihat benda tu, nampak benda, tapi wujud sifat diri, sifat wujud adakah kita nampak? Dia tak nampak. Bila sifat wujud itu kita tak nampak, itulah dia yang dikatakan sebagai hal, satu kelakuan. Suatu buah timun nampak bulat, diri bulat nampak tak? Tak nampak. Nampak buah timun. Nampak buah timun. Jadi kita kiaskan kepada sesuatu, benda-benda yang lain adalah sifat kewujudan, itu ialah bangsa hal. Maknanya kelakuan dia tu ialah suatu hal yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Apa hal yang wajib bagi Allah Ta'ala? Adanya Tuhan tu, wujudnya Allah. Selama ada zat yang bersifat ia zat dengan segala sifat ma'ani itu. Sifat ma'ani itu bagian yang ada, sifat yang ada sungguh pada zat Allah. Sifat yang ada sungguh pada zat Allah. Manakala sifat nafsiyah, salbiyah, bagian yang dikatakan hal semata-mata. Bukan bagian itu ataupun sifat tadi duduk lekat pada zat, tidak. Nanti kita akan bahaskan bila sampai pada bab dia. Jadi kita baca lagi ta'liq di bawah. Selama ada zat yang bersifat ia zat dengan segala sifat ma'ani, itu tiada dikeranakan dengan suatu yang lain. Lagi pula sifat nafsiyah itu mawujud ia pada zihin.
Maujud ia pada zihin. Bagaimana gambarannya maujud pada zihin? Hati kita kata bagai tu ada, zihin tu hati. Kita yakin bagai tu ada, pada hati kita kata sungguh ada. Kita nampak suatu benda, kipas angin kita lihat, dalam hati kita kata apa? Ada. Sungguh pada zihin, maknanya maujud ia pada zihin, iaitu akal. Zihin tu akal, akal fikiran atau perasaan hati. Perasaan hati kita kata Allah Ta'ala wujud. Dengan diiktikadkan, disimpulkan pula kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, tetap adanya ia. Tetapi tiada ia maujud pada kharij. Apakah yang dimaksudkan kharij? Iaitu di luar akal fikiran, di luar kita tak nampak. Yang kita fahamnya, kita tahu, kita reti bagai itu ada, bagai itu wujud. Nampak kipas angin wujud dalam akal kita, otak kita kata sungguh wujud. Tapi di luar nampak sifat tu tak ada. Nak orang cerita bab sifat ni. Pada kharij, pada luaran, mana di luar akal. Maknanya di luar akal tu boleh kita share dengan beberapa panca indera yang lain, hawasi yang lain. Seperti mata boleh lihat, telinga boleh dengar. Lepas tu deria yang lain boleh cam, idrak. Jari kita boleh rasa, itu dipanggil idrak. Di luar akal fikiran yang tiada dapat dikhayalkan dan digambarkan akal dia. Akal sesuatu itu, sesuatu yang dikatakan maujud itu. Sifat nafsiah itulah, rujuk kepada sifat nafsiah. Baik. Dan iaitu wujud. Tu. Dan yang 5 kemudiannya ialah sifat salbiyah. Kita lihat taklid yang ke-21 pula mengenai sifat salbiyah. Bermula makna sifat salbiyah itu iaitu sifat yang dibangsakan kepada ibarat. Bila sebut salbiyah ni, bukan nama orang itu salbiyah ya. Bukan cik salbiyah, bukan puan salbiyah. Tu. Salbiyah tu asal makna dia daripada perkataan, tu ada disebut di sini, tak apa kita baca. Menafikan akan perkara yang tidak layak atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sebut salbiyah, suatu ibarat nak menafikan. Bukan diri sifat salbiyah tu ada. Jaga molek ni. Diri sifat salbiyah tu yang bangsa adamiyun, yang bangsa kita faham, kita reti je. Cumanya dia merupakan satu ibarat. Bila sebut baqa, ternafi ada permulaan. Ternafi ada kesudahan. Bila sebut qidam, ternafi ada permulaan. Dia nak menafikan hak yang kekurangan itu. Jadi ibarat sifat salbiyah start daripada qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah ni semua nak menafikan kepada kekurangan. Ini matlamat dia. Matlamat salbiyah ni, hak kita kena perlu etikad ni. Maka bermula lafaz salbiyah. Dia nak bahas lafaz sikit. Itu daripada salbun ataupun masdar itu salbun. Masdar dia kata terbit, maknanya salbun, bukan sabun. Artinya tanggal. Bila sebut salbun tu maknanya tanggal. Ada beberapa makna kalau kita rujuk dalam kamus. Di antara makna salbun ni ialah tanggal ataupun cerai ataupun pisah. Tapi yang dikehendaki di sini ialah makna tanggal, iaitu nafi. Bila sebut tanggal tu ibarat kata tuju kepada nafi, tuju pada nafi. Lagu mana nak tunjuk kepada nafi? Bila sebut tanggal tu terus nafikan terus.
Sebagaimana disebutkan tadi, bila sebut qidam, menafikan ada permulaan bagi zat Allah. Nak menafikan tu, dia nak menolak hak kekurangan tu. Ini matlamat sifat salbiah. Kemudian, maka dari kerana itulah ibarat salbiah itu ialah menafikan akan perkara yang tidak layak atas zat Allah Ta'ala. Bila sebut salbun, kita kehendaki di sini ialah makna insilabun. Bila sebut salbun maknanya tanggal, tapi yang dikehendaki dengan tanggal ialah tertanggal, tambah sikit. Gapo iaitu dalam wazan if'alun, maknanya insilabun. Insilabun, infi'alun, wazan tu. Itu dalam ilmu saraf. Kita tak nak bahas bab ilmu saraf, nahu gapo dak. Kita bahas bab ni ya, bab hak berkaitan sahaja. Itu dia. Hak berkaitan makna insilab. Bila sebut insilab maknanya ternafi sejak daripada bila? Daripada azali lagi, belum ada makhluk, sudah ternafi adanya permulaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ternafi ada kesudahan bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat kekurangan yang lain, yang mana sifat tersebut merupakan lawan bagi salbiyah. Itu dia. Seterusnya, mana tadi? Bahkan ia tiada maujud pada kharij dan tiada pada zihin. Hak ni tak ada pada kharij, pada luar pun tak ada, pada dalam hati, dalam pun tak ada. Yang dinamakan akan sebagai adamiyun. Misal kata contohlah, barang jenis tak ada ni, lagu mana gambarnya? Misal kata contoh, kita buat satu cerita lah. Kita bukan ahli penglipu lara tak. Kita nak cerita ada kaitan. Bukan jadi penglipu lara. Suatu masa ada beberapa orang pergi satu tempat, dibuka tanah. Zaman-zaman dulu kalau kerajaan dia gazetkan tanah Rizal tu, gazet tanah. Siapa-siapa yang boleh buka tanah ni kan, dia troka tanah ni, ambil lah. Ataupun ada bahagian siap bahagian satu lot 2,5 ekar untuk seorang ni. Jadi ramai-ramai lah orang duk bahi mari pergi troka tanah. Bila troka tanah, cara orang tu dia troka ni cerita sikit. Dia ada grup. Grup dia. Contoh dalam grup dia tu kumpulan dia ada 50 orang. Jadi hari ni ataupun pada peringkat permulaannya, dia pergi kepada si fulan punya tanah, si Mamat punya tanah, dia troka pun habis. Dah siap si Mamat punya tanah, ramai-ramai pergi tanah si Dolah pula. Gitulah seterusnya sampai habis. Jadi dia pakat ramai-ramai tu lah. Nak jadikan cerita begini, bila dah troka tanah, buatlah rumah. Tanah pokok getah, tanah pokok sawit. Bila buat rumah, ada duduk menetap di situ. Lama-lama tempat tu jadi perkampungan yang besar, tanah rancangan. Nak cerita ni. Bila dah jadi gitu, keturunan atau orang yang mula-mula buka tanah tu dah mati, tinggallah anak cucu, keturunan je lah. Kita ni orang baru mari situ, kampung tu. Jadi kita tanya siapa buka mula kampung ni. Nak cerita ni, siapa orang yang membuka tanah rancangan ni mula-mula? Ingat ambo Pak Dolah. Masa tu ambo mari, dia ada dah sini. Ada dah tu maknanya apa? Bakok. Minta maaf, qidam, ada dah.
Pada azali lagi dia ada dah. Pada azali tu ada nisbah masa. Maknanya pada peringkat permulaan dia buka tanah tu. Adakah sifat qidam adanya sifat dolah yang buka tanah, orang yang awal-awal membuka tanah rancangan itu dia ada nampak sifat tu? Tak nampak. Yang kita faham dia tu ada dah situ. Anak keturunan dia sampai bila-bila, anak cucu cicit, keturunan pertama, keturunan kedua, keturunan ketiga dia, sampai 7 keturunan tak habis. Mana itu bakok. Anak-anak dia ada belakang sini. Tu rumah cucu dia. Tu atas bukit rumah nantunya. Tu dia ada silah dia. Deh. Maknanya bakok. Keturunan dia tu tak habis. Adakah sifat tu kita nampak? Tak nampak. Jadi itulah yang diibaratkan. Bagai tu tak ada. Seperti mana erti kata salbiyah yang diibaratkan seperti mana adami. Bagai yang tak ada. Yang perlu kita etikadkan iaitu Allah wajib bersifat qidam. Maknanya menafikan ada permulaan bagi zat Allah. Adakah sifat qidam tu kita boleh nampak pada kharij atau pada zihin? Kita tak nampak. Yang kita tahu ialah kita faham bagai itu merupakan satu ibarat semata-mata. Ibarat semata-mata. Ini perbahasan mengenai sifat salbiyah. Bukan sifat qidam tu ada lekat pada zat Allah. Jaga-jaga molek tu. Bukan sifat adanya, ada dah tu ada pada Pak Dolah yang buka tanah tu. Ada tak sifat ada dah tu pada Pak Dolah? Sifat azali tu ada pada Pak Dolah? Tak ada. Tu dia. Baik. Kalau nak buat misal yang lain pun boleh juga. Mudah-mudah misal. Misal contoh kita duduk pondok ni lah. Siapa orang lama duduk pondok ni? Tok Ayuh orang panggil. Ambo mari dulu tahun contohlah deh. Ambo mari tahun 90 dia ada doh sini. Tu. Lepas tu ambo tubik pondok pun dia ada juga sini. Maknanya qidam waktu azali lagi dia ada sudah. Adakah sifat tu kita nampak? Tak nampak. Adakah kita boleh cek di luaran panca indera kita? Tak nampak juga, tak boleh juga. Jadi itu hanyalah suatu ibarat untuk kita faham dan reti. Baik. Kalau ada soalan ke masalah boleh ajukan selalu. Dan padahal bukanlah yang dimaksudkan dengan nafi itu menafikan akan segala sifat salbiyah tu. Tak, bukan kita nak nafikan sifat salbiyah. Barang ni dia payah sikit ni. Sebab itu orang tak tahu minat ngaji tauhid. Kena pula orang kampung ni. Sampai pahamai ustaz-ustaz pun lagu tu juga. Kata mu buka kita tauhid orang kampung lari. Biar dia lari lah dia. Tu. Jadi inilah perkara yang paling penting, iaitu fardu ain. Yang mana mereka tidak memahami kedudukan tersebut. Dimaksudkan dengan nafi tidak. Bukan kita nak dimaksudkan nafi tu menafikan agar sifat salbiah. Tidak. Bahkan ibarat sifat salbiyah itulah yang menafikan Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. Sebagaimana ibarat tadi. Bila kita sebut qidam, ternafi secara automatik perkara yang melawaninya, iaitu ada permulaan. Tolak permulaan itu. Jadi menafikan ada permulaan itu sejak bila? Sejak azali lagi. Sebab itu salbun bermakna insilabun, maknanya ternafi ada kesudahan, ternafi ada permulaan. Bila sebut wahdaniyah, ternafi ada sesuatu yang menyekutui Allah Ta'ala. Ternafi itu secara mutlak sejak daripada azali.
Kalau menafi dengan perkataan tambah ni kah? Menafi ni ialah pada dakwa. Kita dakwa. Kalau mana ternafi tu, maknanya kita bukan dakwa dak, maknanya pada azab, pada sebelum ada makhluk sudah ternafi. Kemudian tu dia. Dan segala yang kekurangan atasnya, atas zat Allah Ta'ala. Kita masuk pada perbahasan yang berikutnya, iaitu fasal pada menyatakan bahagian sifat ma'ani serta ta'alluqnya. Sifat ma'ani. Cumanya pada matan tu dihuraikan sedikit, tapi kita akan bahaskan nanti bila sampai pada babnya. Fasal pada menyatakan bahagian sifat ma'ani serta ta'alluqnya sifat ma'ani. Dan katanya al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam Sanusi rahimahullahu ta'ala, thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatul ma'ani. Kemudian wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala oleh 7 sifat yang dinamai akal dia, akal 7 sifat itu akal sifat ma'ani. Kita lihat ta'liq yang ke-22. Bermula makna sifat ma'ani itu iaitu tiap-tiap sifat yang maujud. Tiap-tiap sifat yang maujud, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sifat tu ada, maujud tu ada, barik ada. Pas barik ada tu dia duduk pada zat pula. Maknanya dia ada dan zat pun ada. Pada hukum, maknanya ada tu pada hukum. Yang ini tiap-tiap sifat yang difaham dan didapat pada zihin, pada akal fikiran kita, akan ada sifat-sifat ma'ani tersebut pada zat. Gambarannya lagu mana sifat ma'ani? Sifat ma'ani itu ialah bagian yang bangsa ada. Lafaz ma'ani itu jamak daripada makna, al-makna ataupun maknan. Jadi apa yang kita perlu terjemahkan dengan lafaz ma'ani itu tersebut? Adakah terjemahan dengan segala makna-makna, segala pengertian-pengertian? Tak. Mudah-mudah kecek, ma'ani itu ialah bagian yang direti adanya. Hak ni terjemahan yang paling mudah untuk kita faham. Bagian yang bangsa ada, yang kita reti bagian itu ada. Misal kita lihat tangan kita sendiri, apa yang ada pada tangan, dan kita lihat pula, kita buat kira-kira, adakah qadar kekuatan keupayaan pada tiap-tiap tangan kita ni sama belaka? Tak sama. Si Dolah boleh angkat 10 kilo sebelah tangan. Si Mamat tak boleh angkat 10 kilo, dia boleh angkat 3 kilo je, takat 3 kilo. Naik 4 kilo, play out selalu. Tak rok. Dan si Khalid boleh angkat 50 kilo satu tangan, dikuat tangan dia. Adakah tangan-tangan kita ni sama belaka keupayaannya? Tak sama. Tapi pada satu sudut kita lihat tangan yang mengangkat. Tapi pada hakikat sifat keupayaan yang ada pada tangan itulah yang mengangkat. Dalil, sebab ada orang tangan ada tapi tak boleh angkat gapa-gapa. Tangan yang lasa. Maknanya tangan mati sebelah, tubuh mati. Bila tubuh dia mati, tangan dia lasa, stroke, mati tubuh, tangan ada, boleh angkat tak? Tak boleh angkat ke apa, tak boleh rasa, gitu tangan. Adakah hakikat tangan kita yang membuat sesuatu, menulis ni? Tak, bukan tangan ni. Sifat keupayaan yang ada pada tangan tu, hak nulis tu, jaga molek. Kesimpulan di sini, adakah kita nampak sifat keupayaan tersebut? Tak nampak. Pergi hantar tengok tangan masing-masing. Nampak tak? Tak nampak.
Nampak tangan je. Sifat keupayaannya ada pada tangan masing-masing, dengan qadar kekuatan keupayaan masing-masing. Nampak tak sifat tu? Tak nampak. Begitulah ibarat di sini. Begitulah ibaratnya di sini. Di mana? Pada pemahaman sifat ma'ani. Zat Allah Ta'ala memang tak boleh tengok, memang tak boleh nampak, tak boleh khayal. Tapi kita pasti sifat ma'ani itu ada pada zat Allah. Dan sifat ma'ani itu ialah barang yang wujud, yang ada, yang kita faham barang itu ada. Tapi nak lihat tak boleh. Dan selam lagi satu hakikat. Kalau tadi satu hakikat, apa dia satu hakikat? Kalau tadilah kita lihat tangan kita yang mengangkat sesuatu, tapi hakikatnya ialah sifat keupayaan yang Allah Ta'ala beri pada tangan kita. Selain lagi satu hakikat dalam tu, iaitu sifat keupayaan itu adalah bergantung dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat kudrat Allah Ta'ala. Itu selamai demi selamai itu. Selam. Hakikatnya, pada sebenarnya, pada sirnya, rahsianya ialah sifat kudrat Allah Ta'ala. Mana kita bergantung pada sifat dia. Adakah kita nampak sifat tersebut? Tak nampak. Tapi hukum harus pada akal. Jikalau dibuka hijab, boleh nampak. Ni hukum harus pada akal. Bukan wajib pada akal tak. Bukan mustahil pada akal. Maknanya harus pada akal. Sekiranya Allah Ta'ala buka hijab, nampaklah sifat tu. Macam tali ke, macam gapo ke. Umpamanya cah elektrik tu. Cah elektrik. Kita pecek switch sini, lampu hidup on situ. Switch mana? Switch dalam bilik tu. Speka berlaku ni. Elektrik masuk dalam wayar tu tak nampak. Nampak tak? Tak nampak. Tapi kita faham tu wayar tu ada cas elektrik. Takat kita pegang-pegang gini boleh, tapi nak kerak dia tu kita tak berani. Nak suruh hamba kerak-kerak. Jangan. Ada cas elektrik ni. Mu terang kerak tengok, mu nak kerah tak? Kita tahu barang itu ada di dalam laut kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenggelam dalam laut kudrat. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, wa hiyal qudratu wal iradatu al muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Dan iaitu rujuk kepada sifat ma'ani. Dan iaitu sifat ma'ani yang dikatakan ada 7 sifat itu. Pertama ialah kudrat. Artinya kudrat berkuasa. Kita masih lagi menggunakan torik Pak Da'i. Pak Da'i Mekah. Torik dia ni dengan lapas pe. Orang kata tak relevan dah pakai pe biar dia lah. Sebab apa? Sebab kuasa sekiranya kita gunakan lapas pe pada sifat ma'ani, itu lebih nampak. Nampak secara nampak dia punya peranan. Nampak dia punya peranan. Dan iradah artinya berkehendak. Dan berkehendak mana? Sifat bagi kedua-dua, berkuasa dan berkehendak itu yang bertakluk, yang bergantung, yang berperanan oleh keduanya dengan segala mumkinat. Ini tafsir ataupun syarahnya, bukanlah keduanya sifat berkuasa dan kudrat itu bertakluk dengan segala yang wajib. Apa dia segala yang wajib? Iaitu kena pada zat Allah dan segala sifat ma'ani Allah Ta'ala yang 7, yang baki lagi. Apa dia hak baki tu? Segala yang wajib.
Start daripada kudrat, iradah, ilmu. Start daripada ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 5 perkara lagi. Itu sifat ma'ani yang 5. Atau segala yang mustahil, barang yang melawani, bagi yang wajib. Dia tak bergantung pun. Makanya kita faham di sini sifat kudrat dan iradah itu hanya bergantung pada mungkinat, barang yang boleh jadi ada dan barang yang boleh jadi tiada. Kita lihat taklid yang ke-23. Bermula lafaz mungkinat itu jamak daripada mufradnya mumkinun. Lafaz mufrad dia mumkinun. Kita orang Melayu sebut mungkin tidak, mungkin iya, mungkin. Tu daripada lafaz Arab, iaitu suatu kejadian yang harus ada dan harus tiadanya. Suatu kejadian harus ada dan harus tiada. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Dengan sekira-kira gambaran taswirnya mengikut kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berperanan mengadakan atau meniadakan akan dia, akan mungkin itu. Ikut Allah Taala lah nak buat. Bila sebut harus tu terpulai pada Allah Taala. Kalau dia nak buat, dia buatlah. Kalau dia tak buat, itu terpulai pada dia. Dengan makna ni gambaran lagi, dengan makna jika menghendaki oleh Allah Ta'ala mengadakan atau meniadakan akal dia, kalau ikut Tuhan nak adakan atau tiadakan, nescaya memberi bekas ia kekuasaan Allah Ta'ala atas suatu itu. Seperti contohnya perempuan yang tidak boleh melahirkan anak. Tiap-tiap perempuan boleh melahirkan anak, tapi bukan semuanya boleh melahirkan anak. Kita faham perempuan ni boleh melahirkan anak, orang jantan tak boleh lahirkan anak. Walau bagaimanapun ada beberapa faktor yang menafikan perempuan itu boleh melahirkan anak. Pertamanya, dia tak nikah lagi. Ini pada adatnya, pada adat. Dan ada kalanya dia tu mandul, nikah lama dah tapi mandul. Tu. Yang kita faham, harus perempuan itu, tiap-tiap perempuan ini melahirkan anak. Tapi kalau Allah Ta'ala kehendaki dia tak boleh melahirkan anak, boleh tak dia melahirkan anak? Tak boleh. Dah Allah Ta'ala kehendak gitu. Asbab mandu-mandu ni tak nikah ni. Siti Maryam boleh melahirkan anak, melahirkan Nabi Aisyah. Ini kehendak Allah Ta'ala. Ini sebagai contoh lah, memberi bekas. Maknanya kudrat Allah Ta'ala, iradat Allah Ta'ala yang memberi bekas pada sesuatu tu. Dan sesuatu yang sudah dijadikan itu, sekaliannya seperti alam ni, berbeza di antara satu dengan yang lainnya. Pokok-pokok cukup dah. Pokok dalam ilmu mantik ni dipanggil jenis. Atas sekali dipanggil jenis, jinsun. Kalau sebut manusia, jenis manusia. Bawah daripada manusia, jenis tu ialah nau'un. Apa dia nau'un? Maknanya bagai-bagai. Jenis manusia, kita ni jenis manusia. Orang barbar ataupun orang negro tu pun jenis manusia juga, tapi berlainan bangsa dan suku. Berlainan bangsa, berlainan warna kulit. Maknanya ada nau', ada bagai-bagai yang membezakan manusia tersebut. Allah Ta'ala jadikan jenis manusia ni berkaum-kaum, berbilang-bilang bangsa. Begitu juga dengan makhluknya lain seperti binatang dan juga tumbuhan. Nama pokok, tapi pokok macam-macam pokok. Kita sendiri pun tak ingat nama pokok. Pokok gapo ni, tak ingat. Yang kita ingat pokok durian, pokok dukung, hak tu kita ingat.
Itu dia. Maknanya berbeza di antara satu dengan yang lain, yang disebut sebagai mumkinat mutaqabilat, yakni segala mungkin yang berlain-lainan. Maka inilah salah suatu dalil yang menunjukkan kepada harus segala kejadian mungkin itu harus. Kalau enggak Allah Ta'ala jadikan manusia ni sama, muka kita sama belaka, habislah ni. Kalau muka sama memang huru hara lah. Muka bini kita sama, muka bini aku juga, sudahlah. Tu seperti mana? Seperti iktibar utama, minta maaf, seperti iktibar umpama tangan manusia, kita lihat, yang mempunyai keupayaan. Tangan manusia yang mempunyai keupayaan membentuk sesuatu perkakas. Kita boleh tukar lah, pandai tukar. Kita buat bangku kursi, ataupun kita buat satu perkakas dengan kepandaian tangan kita ni, dengan dia panggil kreativiti. Kreativiti tangan kita ni, buat patung ke, buat gapo, ikutlah. Maka hasil sesuatu perkakas itu oleh kerana adanya keinginan. Kita nak buat sesuatu tu dengan keinginan kita. Walaupun kita ni kerja buah kita ni koli kerja buah toke kata mu buat bangku ni, mu reka bentuk itu ini. Kita ni kerja sebagai apa, pelukis plan, misal kata contoh pelukis plan. Gaji pelukis plan tu sekali buat plan rumah, plan contohlah satu-satu tempat tu harganya beribu-ribu sampai puluh-puluh ribu pun ada juga satu plan. Walaupun dia disuruh ataupun tidak disuruh, pastinya ada keinginan. Aku minat kerja arkitek ni, dia minat kerja tu, tak kira lah bos dia suruh buat apa-apa pun, aku minat tukar ni. Aku minat tukar dah, tak kira lah bos aku suruh buat kursi ke, buat meja ke, buat gapo ke, buat kabinet ke, tapi aku memang minat. Maknanya dia ada keinginan. Bila ada keinginan dan keupayaan manusia yang berperanan membentuk suatu itu dengan ikhtiarnya, hasilnya sesuatu perkakasan itu tak dapat tidak antara dua perkara. Pertamanya ialah keinginan dan keupayaan. Begitulah gambarannya sifat kudrat dan iradat. Kita bukan nak samakan sifat manusia ni dengan Allah Ta'ala, tidak. Nak gambarkan supaya kita nampak kedudukan tersebut. Allah menciptakan langit bumi ni pasti dua sifat ni berlazim-laziman. Pertamanya kudrat dan iradat. Bukan kata kalau kudrat tak ada, Tuhan lemah lah. Tak. Maknanya sifat tu berlazim-laziman keduanya. Berlazim-laziman antara iradah dan kudrat tadi. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Cuba kita tilik lapas kun tu jadilah engkau. Jadilah engkau tu berbetulan dengan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkehendak. Jadilah mu begini. Bila Allah Taala sebut kun fayakunu, maka jadilah ia. Jadilah ia tu berbetulan dengan sifat kudrat Allah Taala, yang pastinya asal daripada kejadian itu ialah kehendak Allah Taala. Nak jadi lagu mana, nak jadi lagu mana. Baik. Kemudian kita baca matan yang seterusnya. Wal ilmu al muta'alliqu bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. Hak tadi mengenai kudrat dan iradat dah selesai perbahasannya secara ringkas. Hak ni secara ringkas lagi. Hak panjang lagi
tuntutlah di kitab-kitab yang panjang perbahasannya. Deh. Kata muallif rahimahullah taala, wal ilmu al-muta'alliqu bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. Dan ilmu artinya pengetahui. Pengetahui maknanya sesuatu yang pengetahui yang amat pengetahui, yang bertakluk ia, yang berberanan ia pengetahuan itu ataupun ilmu itu dengan segala yang wajib. Kenapa kita terjemahkan dengan pengetahui? Oleh kerana pengetahui itu ialah suatu lafaz yang tertentu bagi sesuatu yang mengetahui, iaitu fa'il. Kalau kita sebut pengetahuan, ilmu tu asalnya daripada lafaz masdar. Walau bagaimanapun lafaz tu lafaz masdar, dia tuju kepada diri sifat. Dia tuju pada diri sifat, iaitu sifat Allah Ta'ala yang maha pengetahui. Kalau kita terjemah dengan mengetahui, itu pada sifat maknawiyah nanti. Kalau dah sini terjemah dengan pengetahuan, seolah-olah kata masdar, kata terbit. Pengetahuan bukan menunjuk pada diri sifat. Jangan kita terjemah dengan pengetahuan. Kalau kita dah faham terjemah dengan pengetahuan tu tak apa. Pengetahuan tu kata terbit. Yang dikehendaki di sini ialah isim fa'il min itlaqil masdari wa iradatil ismil fa'ili, iaitu yang maha mengetahui, yang pengetahui. Kalau mengetahui tu pada peranan sifat maknawiyah nanti. Maknawiyah pula suku. Supaya ginilah kita sedia maklum. Kalau sifat ma'ani mesti berbagi pe. Tak boleh kita terjemah dengan lain. Berumpamanya tak boleh juga. Boleh kalau kita dah faham masalah ni, tak apa. Tapi untuk kita mendetailkan lagi, memperincikan lagi peranan ataupun terjemahan bagi ma'ani ataupun salbiyah ataupun maknawiyah. Kalau kita beli penyapu umpama di kedai, okey, saya mau beli menyapu satu. Dulu punya BM bahasa Melayu berapa markah dulu, SPM. Dia tanya kita balik, dulu belajar ke tak belajar kata. Cina pun pandai bahasa BM, dia luluh, kita tak luluh. Lepas tu kita nak cakap macam mana? Saya nak beli penyapu satu. Penyapu tu tuju pada diri penyapu. Diri penyapu. Peranan penyapu ialah menyapu. Kita tak sebut beli menyapu satu. Tak ada lagi orang buat gitu lah. Tak ada lagi. Tu kecuali orang yang duduk di gunung, barangkali adalah ni. Baik. Kemudian yang ini yang dikatakan bertakluk ia dengan segala yang wajib. Yang ini zat, yang wajib tu ialah zat dan segala sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sifat ma'ani. Segala sifat Allah Taala yang ini sifat ma'ani. Dan dengan yang harus, dan dengan yang harus, ni ataf pada kata ataf pada kata dengan segala yang wajib tu. Tadi kalam dan ilmu artinya pengetahui yang bertakluk ia dengan yang harus. Dengan yang harus, yakni segala yang harus ada atau harus tiadanya nyanyi perkara itu. Seperti mana misal contoh harus ada harus tiada, seperti sekalian makhluk. Dan dengan segala yang mustahil, ni ataf lagi pada kata dengan segala yang wajib itu.
Tadi kalam, ilmu itu ialah pengetahui yang bertakluk ia dengan segala yang mustahil. Ia ini yang dimaksudkan dengan kata segala yang mustahil, ia ini segala yang mesti tiadanya pada zat Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala maha mengetahui perkara mustahil itu tiada pada zatnya. Dia tahu. Ada orang tanyalah, guana pula sifat ilmu Allah Ta'ala bertakluk pada sesuatu yang mustahil. Kan kita faham dah, sesuatu yang mustahil tu bagai tak ada. Mustahil tu bagai tak ada tu. Buat apa yang takluk bagai tak ada? Tuhan tahu bagai tu tak ada. Kan beres. Bukan takluk pada bagai yang tak ada dah. Kita faham lah, ilmu tu ialah mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bagai tu tak ada. Itu dia. Kemudian kata al-muallif rahimahullah ta'ala, wal hayatu wahia la tata'allaku bi syai'. Dan hayat artinya hidup. Yang ini yang dikatakan hidup, diri Tuhan yang maha hidup. Jangan kita salah tafsir, salah terjemah. Kita kata hidup Allah Ta'ala yang menghidupkan. Bukan tu. Kita pandai-pandai letak bubuh menghidup. Allah Ta'ala ni ada sifat hidup. Allah Ta'ala menghidupkan. Itu dia. Bukan. Bila sebut hayat, tuju kepada diri sifat hidup Allah Ta'ala. Adapun menghidupkan ataupun mematikan, itu kena pada kudrat dan iradah. Bukan pada sifat hayat ni dah. Kalau kena maknawiyah pula, maknawiyah perbahasannya lain. Peranan dia tu yang maha hidup. Bukan dengan sifat hayat ni dia menghidupkan. Ada juga mendengar gitu. Ada juga orang hurai lagu tu. Salah. Kerana apa? Kerana yang menghidupkan, mematikan ialah peranan sifat kudrat dan iradah. Sifat kuasa dan sifat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan iaitu kata sifat hayat tiada bertakluk ia. Sebab itu sifat hayat ni tidak ada takluk. Tiada bertakluk ia sifat hayat dengan sesuatu. Kita lihat taklid yang ke-24. Maka adalah sifat hidup Tuhan itu tiada bertakluk dengan sesuatu. Kenapa? Hujah dia kerana ia menjadi ketentuan bagi zat Tuhan. Dan padahal tiada boleh dibuat ibarat dengan penghidup. Tak boleh buat ibarat penghidup. Kalau kita ikut tarik pada sekalipun, kata per ni, tapi bab sifat hayat tak boleh kita tambah-tambah mana-mana, tambah penghidup pula. Jangan kita pandai-pandai pula deh. Sebab apa? Sebab hayat tu hidup. Maknanya tuju pada diri Tuhan yang maha hidup. Tak boleh kita buat ibarat dengan penghidup. Kerana apa? Kerana penghidup itu mengandungi erti ta'aluk. Bila sebut penghidup ada makna ta'aluk. Ta'aluk tu apa? Ta'aluk tu ialah peranan, kerja, tugas. Tu makna ta'aluk. Peranan dia apa? Peranan dia menghidupkan. Seolah-olah kita bubuh makna ta'aluk situ. Dan tertentu penghidup itu bagi kudrat yang mengadakan dan meniadakan. Yang menghidupkan, yang mematikan hanyalah sifat peranan, sifat kudrat dan iradah. Ada kaitan pun dengan sifat hayat di sini. Walaupun dia itu sifat ma'ani, walaupun dia tidak ada takluk, tapi dia tergolong dalam sifat ma'ani kerana menunjukkan zat diri zat Allah Ta'ala yang maha hidup itu. Baik. Kemudian wassama'u deh. Kata al-muallif rahimahullah ta'ala lagi, wassama'u, segala yang harus. Kita lihat taklid yang ke-25. Dan iaitu yang dikatakan segala yang harus.
dengan syarat bahawa segala yang harus itu mestilah yang telah maujud. Yang harus ni bagai ada dan bagai tiada, boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Tapi ada syarat masalah yang maujud ni, mestilah suatu itu yang telah maujud, yang telah ada. Kalau bagai yang tak ada, samak basar tak boleh nak takluk bagai itu, sebab dia tak ada pada situ. Hawa telinga kita ni, cuping telinga kita ni, sifat kekuatan keupayaan pendengaran kita ni tak takluk pun bagai yang jauh daripada diri kita, daripada sekitar kita ni. Maknanya bagai yang jauh tu ibaratnya bagai yang harus ada, bagai ada, harus. Tapi kita tak boleh nak tangkap pendengaran ke situ. Begitulah ibaratnya. Bukan nak bagi samut, dok ibarat. Kalau bagai yang harus, yang belum dimaujudkan, yang belum diadakan, maka sifat samak dan basar Allah Ta'ala tidak bertakluk pada perkara yang harus, yang belum maujud itu. Sebab bagai itu tak ada. Seperti mana contoh anak bagi si fulan. Contohnya nama orang ni Karim. Tapi Allah Ta'ala menghendaki pada akan datang dia ada nama anak, dia dah kahwin, dah nikah, ada boleh anak 10 tahun akan datang lah. Contoh Karim ni umur 20 hari, dia masih lagi mengaji. Contoh. Tapi dalam takdir Allah Ta'ala dah menentukan dia ada anak, namanya si Khalid, misal kata contoh. Tapi Khalid tak ada lagi. Adakah sifat samak dan basar tu bertakluk pada bagai yang tak ada? Tak ada lagi. Tak boleh. Bagai tak ada lagi. Cumanya ia pada ilmu Allah Ta'ala, bagai tu pasti akan ada maujud nanti. Ni bisa gambaran yang paling hampir. Itu dia. Kemudian selanjutnya, maka tiada bertakluk oleh kedua samak dan basar kepada perkara yang tiada harus adanya, seperti iman Abu Lahab. Ini misal contoh bagai yang tiada harus adanya, seperti iman Abu Lahab. Abu Lahab tu Allah Ta'ala takdirkan dia dalam keadaan kufur. Bila Allah Ta'ala takdirkan dia dalam keadaan kufur, maka tiadalah dikatakan dia tu beriman. Diri iman tu tiada, tak harus bagi dia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala takdirkan dia tu kufur dah. Allah Ta'ala ni kejam ke buat orang gini? Orang ni Allah Ta'ala masukkan neraka, orang ni Allah Ta'ala masukkan syurga. Tuhan tu kejam jugalah ya. Dah kehendak dia Tuhan, kau dia dah nak buat apa pun. Pak kita ni orang yang beriman, diberikan iman, lahir dalam keadaan Islam, syukurlah. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala mentakdirkan seorang itu ahli neraka, orang kufur, mati kufur, ahli neraka, tapi Allah Ta'ala bangkitkan nubuwah, bangkitkan nabi-nabi untuk berdakwah, bawa pimpin mereka ni kepada kebenaran. Maknanya Allah Ta'ala tak kejam tu, lagu tu tak kejam. Diberi pula tu. Maknanya kelonggaran. Siapa yang mengaku beriman, siapa nak beriman, sila tinggalkan kekufuran tersebut. Dan Allah Ta'ala tidak redha dengan kekufuran tersebut. Ke Nabi tak ajak Abu Lahab pergi masuk Islam? Nabi ajak. Dah lah puas saudara dia juga tu. Koyak dia. Baik. Dan adalah yang bertakluk bagi perkara yang tiada harus adanya itu oleh ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Dan mengetahui tiada beriman oleh Abu Lahab, dan padahal tiada takluk oleh kedua samak dan basar dengan segala yang mustahil, kerana ia ketiadaan maujud. Bagai yang mustahil, samak dan basar tak takluk. Kita baca per habis dulu. Wal kalamu, kata al-muallif rahimahullahu ta'ala,
wal kalamul ladzi laisa biharfin walau sautin wa yata'allaku bima yata'allaku bihi al-ilmu minal muta'alliqat. Dan kalam artinya perkata, maknanya sifat perkata yang tiada berharaf. Kata Allah Ta'ala, sifat perkata Allah Tuhan itu tiada berharaf dan tiada bersuara, dan tiada bersuara, dan bertakluk oleh kalam akan barang yang bertakluk dengan dia, dengan kalam tadi, oleh ilmu. Daripada segala takluknya ilmu. Maknanya takluk ilmu tu kepada siapa? Kita rujuk balik. Ilmu tu takluk pada siapa? Wal ilmu al muta'alliqu bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. Jadi kalam pun bertakluk begitu jugalah. Iyalah. Yang ini segala yang wajib dan segala yang harus dan segala yang mustahil yang bertakluk oleh sifat kalam tersebut. Sebagaimana telah dimaklumkan tadi, sifat kalam Allah Ta'ala, perkata Allah Tuhan itu tidak berharaf dan tidak bersuara. Jadi kita nak gambarkan lagu mana Tuhan itu berkata tidak dengan haraf, berkata tidak dengan lafaz, berkata tidak dengan suara. Maknanya seolah bisu. Bukan bisu. Sebagaimana contohlah, wa kallamallahu Musa takliman. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata. Wa kallama tu maknanya sentiasa berkata-kata. Atas wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Tu. Bila sebut gitu maknanya sentiasa berkata-kata, seperti lafaz fa'ala ataupun tawafa. Tawafa Zaidun al-Ka'bata. Telah sentiasa bertawaflah oleh si Zaid akan Kaabah. Tawaf tu sekali ke dua kali? Kalau kita pergi haji, tawaf tu sekali ke dua kali? 7 kali, 7 keliling. Lapar perut lah, baru sekali tawaf. Lapar perut, nak lepak kejap minum kopi, boleh ke? Batal lah tawaf. Naknya 7 keliling, dia lagi nak isokok minum air kopi, tak boleh. Sebab syarat dia tawaf seperti sembahyang, maknanya sentiasa tawaf banyak kali. Kalau lafaz kallama dalam Quran itu menunjukkan bahawa sentiasa Allah Ta'ala nak perkenalkan sifat dia itu dengan lafaz-lafaz dalam Quran itu. Wa kallamallahu Musa takliman. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ada sifat perkata. Kita faham Tuhan itu ada sifat perkata, sudahlah. Jangan kita nak gambarkan perkata Allah Ta'ala itu super perkata makhluk. Tak boleh. Jauh sekali. Lepas tu dia koyak kepada Nabi Musa tu lagu mana? Perbahasan ni panjang sikit. Dan di antara pendapat-pendapat yang dipilih daripada kebanyakan pendapat ulama mutaklimin, Allah Ta'ala ciptakan suara dan suara itu berkata-kata sehingga Nabi Musa memahaminya. Ini antara pendapat-pendapat yang dipilih lah. Pendapat-pendapat yang dipilih, yang mukhtar. Banyak lagi pendapat, ada yang kata Allah Ta'ala berkata-kata tu, kemudian suara tu berkata-kata dengan Nabi Musa. Dan berbagai, ada 2-3 pendapat lagi lah. Kita boleh rujuk dalam kitab-kitab yang besar seperti Tuhfatul Murid, syarah bagi Jawharut Tauhid. Itu di antara kitab-kitab yang boleh kita buat rujukan lah. Baik, kita akan sambung lagi pada fasal yang seterusnya, iaitu fasal pada menyatakan ta'aluk sifat ma'ani. Nanti kita akan ceritakan lebih lanjut lagi mengenai peranan sifat ma'ani. Summa qala wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim.